Universiti Malaya. Topik kita menghayati rukun negara. Jadi kita tertanya-tanya, adakah rukun negara ni boleh ke diubah-ubah? Rukun negara ini bukanlah sebahagian daripada perlembagaan. Ya, kalau kita lihat di beberapa buah negara yang lain, dia dimasukkan sebagai mukadimah perlembagaan, preamble kepada perlembagaan tersebut. Tapi di Malaysia bukan sebahagian daripada perlembagaan. Maksudnya di sini apa yang saya nak sampaikan, bahawa boleh dipindah, tetapi adakah pindaan tersebut boleh menyebabkan berlakunya perubahan kepada elemen-elemen lain kepada pentadbiran negara ataupun jiwa masyarakat Malaysia. Apa yang ada hari ini sebenarnya cukup baik kepada negara. Ya, kalau kita lihat rukun negara ini telah dihayati dalam masa yang cukup panjang, maka kita melihat ini sebenarnya adalah satu kejayaan, ya, pembentukan rukun negara tersebut, kerana telah sesuai dengan kehidupan dan masyarakat negara, telah sesuai dengan budaya kita, telah sesuai dengan keadaan dan perkembangan politik negara. Dan bagi saya, apa yang ada dalam rukun negara hari ini sebenarnya sudah cukup. Kita bawakan kepada anda YB Datuk Wira Hajah Mas Emriati Haji Samsudin, Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Sebarang bentuk kursus ataupun pendidikan tak perlu nak tunggu lepas post-COVID. Melalui agensi kita pun kita dah buat pelbagai usaha untuk membantu. Pertamanya untuk mereka antara bantuan ataupun bentuk usaha yang telah kita lakukan melalui agensi-agensi di bawah kami. Yang pertamanya InScan. Kita ada InScan Biz Live Women, maksudnya dengan tajuk ataupun topik yang pelbagai yang memberikan motivasi dan juga memberikan pendidikan kepada mereka. Dan juga ada juga InScan Entrepreneur Biz Coaching, yang kita cakap tadi, latihan ni, coaching, business coaching. So kalau kita nak berniaga ni, orang selalu cakap kita kena ada gurunya, supaya maksudnya kalau guru kita tu pernah terlanggar tunggul, kita akan dipastikan supaya tak terlanggar tunggul. Maksudnya dia memberi panduan bagaimana usahawan harus bertindak balas ataupun menyiapkan diri mereka sebagai usahawan yang baik. Seluruh Malaysia rilis sehinggalah ke Sabah dan Sarawak. Jumlah pada 2017 iaitu 5,613. 2018 menurun 4,963 dan 2019 alhamdulillah dia lagi menurun 2,867. Tetapi statistik ini bagi saya masih lagi tidak senang duduklah kalau saya, sebab keganasan terhadap wanita ni sikap wanita yang rahsia, yang dia suka menyimpan. Ini yang kita dapat melalui statistik yang wanita yang ambil tindakan terhadap diri dia. Dia keluar daripada rumah ataupun dia ambil satu tindakan untuk buat laporan polis, untuk datang ke Jabatan Pembangunan Wanita, untuk datang ke Jabatan Kebajikan Masyarakat, buat satu laporan. Jadi laporan inilah yang kita dapat dan statistik ni kita pegang dan kita kumpul. Tapi saya yakin dan percaya ramai lagi wanita di luar sana yang masih dalam kepompongnya, yang masih harapkan sinar kebahagiaan pada esok hari, tetapi suaminya masih juga belum berubah. Hari-hari dia dipukul dan sebagainya. Ada wanita yang hari ni kahwin, besok dah kena pukul. Itu pun bila kita tanya, dah berapa lama kena pukul? Dah 3 tahun dah. Sejak saya kahwin, hari kedua dah kahwin tu saya dah dipukul sehingga 3 tahun. 3 tahun masih lagi dia berada dengan suami, bertahan. Saya rasa ini satu benda yang tolonglah buat keputusan untuk diri, tolonglah buat keputusan untuk anak-anak, untuk kebaikan anak-anak. Jadi saya haraplah wanita-wanita yang terlibat ataupun yang melihat keganasan ni, hentikan keganasan terhadap wanita ni dengan melaporkan ataupun sebagainya. Jangan diam. Cik Muhammad Hazimin bin Jamaluddin, Pengarah Bahagian Penyelarasan, Pemantauan dan Penilaian Jabatan Pembangunan Wanita JPW, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Puan Nabila Nazib yang merupakan pengasas Sugar Doll by NN. Sejujurnya saya tidak pernah pergi mana-mana kursus, saya tidak pernah pergi mana-mana kelas, bukanlah kerana saya pandai, tapi mungkin ketika itu saya kurang berkemampuan. Lepas tu saya tak berani, maksudnya saya tak berani macam kalau saya cari duit yang banyak untuk bayar kursus yang terlalu mahal, adakah dia punya outcome tu akan betul. Jadi saya lebih kepada melalui pengalaman, sebab saya pernah jadi ejen insurans. Saya juga pernah meniaga nasi tomato kat bazar Ramadan, pernah jual burger, jual air balang, macam-macam yang saya pernah cuba secara kecil-kecilan. Saya cuba summarikan daripada perniagaan pengalaman-pengalaman saya sebelum ni. Saya cuba, maksudnya macam orang kata, kalau awak cuba sama ada dia jadi atau tak jadi. Tapi kalau awak langsung tak cuba, dia memang tak jadi apa-apa. Macam tu. Puan Nabila Nazib yang merupakan pengasas Sugar Doll by NN.
stesen berita bisnes anda. Ya, Bernama Radio, stesen berita bisnes anda. Terus ikuti podcast Bernama Radio di aplikasi Spotify dan follow kami di laman media sosial Facebook, Twitter dan juga Instagram. Kata cariannya adalah Bernama Radio seperti biasa. Okey, kembali bersama-sama dengan saya Natasha Aimi. Kita dalam program Grativet. Ya, pada hari ini kita nak berkongsi tentang figura yang telah berjaya membina empire perniagaan. Dia industri dia menarik. Industri Medical Gas Pipeline System. Kita membaca macam ni, sistem apa ni? Okey, bidang industri apa? Okey, jadi beliau juga sebenarnya merupakan alumni ya di Institut Kemahiran Mara Johor Bahru dan kita akan dengarkan perkongsian ya tentang berjaya bersama kemahiran dengan tetamu kita di studio Bernama Radio waktu ini. Kita ada Encik Muhammad Kusrin Basiran, pengarah urusan WTK Manufacturing Sendang Berhad dan juga merupakan alumni IKM Johor Bahru. Assalamualaikum Cik Kusrin. Selamat datang ke studio Bernama Radio. Terima kasih. Okey. Saya ucapkan ya. Ada suara ya? Aduh. Terima kasih saya ucapkan kerana menjemput saya datang ke Konti ni. Ini adalah first time dalam seumur hidup saya. Wow. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul. Saya insan yang terpilih ya. Ya, alhamdulillah. Betul. Okey, baik. Baik, dan Cik Kusrin, kita nak tahu ya sebelum kata kita pergi lebih mendalam lah bertanyakan tentang topik hari ini. Okey, kita nak Tuan kongsikan juga permulaan dulu. Kan ya, bagaimana Tuan memilih IKM untuk sambung belajar selepas habis je tamat je SPM itu. Silakan Cik Kusrin. Okey, macam mana saya nak mula macam ni. Macam mana saya boleh sampai IKM ni? Begini cerita dia. Pada masa saya okey, saya perkenalkan diri dulu ya. Boleh, silakan. Okey, nama saya Muhammad Kusrin bin Basiran. Saya daripada IKM Johor Bahru, sesi 86-88 86-88. Bagaimana saya sampai ke IKMJB ni? Baik, saya ceritakan pada permulaan tahun lebih kurang tahun 85 macam itulah. Selepas SPM saya SPM 84. Jadi sebenarnya saya minat untuk belajar. Itu permulaannya, saya minat untuk belajar. Jadi selepas SPM saya sambung pelajaran saya ke tingkatan 6 rendah. Okey, tapi pada masa itu, dalam masa yang sama, keluarga saya berpindah ke Felda. Ya, sebab saya datang daripada golongan orang susah. Jadi keluarga saya ni dapat Felda, tawaran Felda dan terus pindah ke Pahang, Felda Jengka 22. Okey, baik. Daripada situ saya bersekolah tingkatan 6, tapi saya duduk tinggal bersama dengan bapa saudara saya pada masa itu sebabkan kekangan taraf hidup keluarga saya yang agak susah. Jadi saya menumpang dengan bapa saudara saya. Bermula daripada situ, tingkatan 6 rendah, bercita-cita saya nak sambung belajar lah ke pengakhirannya. Tapi di pertengahan jalan, bapa saya jemput saya untuk bantunya kerja menori getah di Felda Jengka 22. Saya terpaksa akur dengan keadaan tersebut dan saya memulakan kerjaya saya pada masa itu sebagai penori getah. Ya. Tetapi setelah dalam tempoh beberapa bulan saya membantu ibu bapa saya menori getah, naluri sebagai seorang remaja tu timbul, kebosanan tu timbul. Ya, kebosanan menori getah tu timbul. Jadi saya berfikir untuk bagaimana nasib saya masa depan untuk berkeluarga lah dan sebagainya lah kan. Dan nampak bayangan masa depan dan nampak masa depan sebab saya kena ada kerjaya. Itu yang saya fikirkan pada masa saya menori getah tu. Sebatang demi sebatang, sini sebatang, saya selalu berfikir. Saya tak nak, bukanlah saya memandang rendah kepada penori getah, tidak. Tapi saya berfikiran saya kena hidup di luar daripada sini. Jadi saya berfikir di luar kotak lah. Ketika itu umurnya berapa? Ketika itu lepas SPM tu 18 dan 19 lah. Oh, awal lagi lah, muda lagi dah terfikir dah. Muda tengah handsome lagi tu. Oh, wow, sekarang handsome juga. Okey, baik. Tapi dah awal-awal dah terfikir macam mana jaminan masa depan tu. Saya dah nampak sebab bila saya bekerja daripada awal, bangun pukul 4 pagi, nori getah,
itulah yang saya rasakan bahawasanya begini rupanya kehidupan peneroka getah. Setiap hari. Setiap hari. Maknanya 2 hari sekali cuti 1 hari. 2 hari sekali cuti 1 hari. Sebab tiap-tiap hari tak boleh lah, nanti kering pokok getah tu. Dia kena ada rehat. Nak keluarkan dia punya ni kan lagi kan. Saya belajar banyak benda di situlah kan, meneroka getah ni. Jadi saya berfikir sampailah satu tahap diberitahu ada peluang Mara nak ambil student baru. Sesi Julai. Sesi Julai. Jadi saya cepat-cepat saya cari dan saya pakat dengan kawan-kawan saya di Felda tu. Saya ada ramai kawan, 6 orang masa tu. Saya ajak mereka mendaftar dan mohonlah ini peluang keemasan. Sebab apa? Sebab saya berfikir cara orang susah masa tu. Sebab saya fikir Mara bagi duit, allowance. Jadi saya tak lepaskan, saya mesti nak dapatkan benda ni. Tapi kesusahan timbul, macam mana saya nak pergi ke tempat interview tu? Sebab kekangan kewangan. Bukan kewangan, kenderaan tak ada. Jalannya teruk, bas mana ada masuk. Tak ada. Jadi saya tak kisah, saya tak lemah semangat. Saya teruskan juga. Masing-masing diorang, kawan-kawan saya tak tahulah macam mana dia pergi. Tapi saya meredah ladang tu jalan kaki sampai ke jalan besar. Dan saya tumpang orang. Siapa yang lalu saya tahan. Saya tahan. Dan kebetulan dia nak pergi Temeloh dan saya pun tumpang dia. Okey, so tu dah cerita dia. Itu cerita betapa dia kepayahan yang cabaran lah, cabaran. Okey. Ya. Jadi IKM ada menawarkan kursus architecture pada masa itu dan juga pilihan kedua lukisan jentera. Saya tak tahu apa benda lukisan jentera, tapi saya apply architecture. Baik. Waktu tu waktu tu ya. Jadi tak sangka semua penuh architecture. Semua orang nak jadi arkitek. Saya mengalah lah. Lukisan jentera pun boleh lah, saya kata kan. Saya pergilah ke Johor Bahru kan, dengan susah payahnya saya pinjam duit bapak saya masa itu. Mak saya kebetulan ada duit kutu. Mak saya lah, dia ada duit kutu, dia bagi saya. Dan saya pergi ke JB. JB kebetulan ayah saya hantar lah masa itu. Dan bermulalah saya sebagai seorang pelajar di IKM JB. Okey, itulah dia. Sebelum kata nak sampai ke IKM JB tu, cabaran. Tapi kesungguhan tu bila nak dapat juga kan ya. Saya memang tak suka bagi alasan. Itu dia. Itu kekuatannya di situ ya. Jangan bagi alasan kalau kata nak tempa kejayaan. Okey, seperti mana stigma masyarakat tentang pendidikan TVET, Encik Kusrin? TVET ni dikatakan adalah untuk pelajar-pelajar yang kurang cemerlang akademiknya. Kan, di mana saya sendiri pun tak bersetuju juga kan ya, sebab platform tu dah ada. Nasib baiklah juga ada tempat juga untuk kita sambung belajar daripada tak ada langsung kan. Okey, dan kini boleh disangkal dengan ramainya usahawan-usahawan yang lahir. Hari ini kita memang terbukti ya, melihat ramai usahawan yang lahir yang memang merupakan bekas pelajar TVET. Okey, kita nak dengarkan pandangan Encik Kusrin sendiri dulu. Meneroka getah hari ni ada perniagaan sendiri. Tu dia macam nostalgia juga tu. Baik, ini bukan satu benda yang orang cakap sebut je terus jadi, tak ada lah ya. Kita kena melalui berbagai rintangan. Rintangan-rintangan demi rintangan. Dan perkara ni yang saya sebutkan, kita jangan mengalah. Dan tak boleh pun kata maksud saya buat alasan lah. Jangan buat alasan. Dan kita kena tempuhi apa juga masalah yang mendatang. Setengah orang dia bila ada masalah dia lari. Tapi tidak, saya menghadapi masalah ni dengan tenang dan dengan jalan cara sendiri. Walaupun mengalami berbagai dugaan. Baik, stigma masyarakat terhadap TVET ni, terutamanya IKM ni, memang dianggap macam kelas kedua, dia kata. Banyak saya dengar sebelum tu. Tapi mindset tu kenalah diubah. Sekarang saya nampak mindset tersebut di kalangan kita, ibu bapa ataupun anak-anak, kena tukar. Jadikan dia sebagai sebab apa? Sebab matlamat TVET ni, Mara ni, dia nak bagi kamu kemahiran. Maksud dia, boleh buat kerja. Bila keluar je, confirm you boleh buat kerja. Dilatih begitu. Maknanya ke arah skill worker.
Faham Betul. Skill worker ni Kerja maksud praktikal tu praktikal. Ya, dalam proses pembelajaran tu dia ajar knowledge dah tentulah. Tapi bila dah knowledge dia ajar praktikal sekali. Kita boleh buat kerja. Maksud dia kalau bidang saya lukisan jentera. Lukisan jentera maksud dia yang berkenaan dengan mechanical. Jadi apa yang berkenaan dengan mechanical tu semua dia ajar. Macam mana pemasangan, macam mana pemasangan jentera ataupun mesin tu sendiri. Dia akan bagi tahu semua segala tu detail. Apa yang ada dalam tu semuanya kena dikeluarkan dalam bentuk lukisan. Bermula daripada situlah kita tahu inilah produk-produk yang ada. Komponen-komponen yang perlu dibuat. Jadi kita murid ni memandang macam yalah Mara ni dia dia latih kita berkemahiran. Betul, dan di samping tu dia melatih kita juga berdisiplin. Disiplin tu yang sukar, yang jarang ada pada anak-anak muda sekarang. Sebab kekangan ataupun faktor-faktor gangguan daripada luar ke apa menyebabkan dia suka protes kan. Tapi sebenarnya kena ada disiplin. Jadi Mara ni mengajar kita berdisiplin yang sangat tinggi, terutamanya bila kita masuk aja confirm you jadi PSTD. Maksudnya pasukan tentera darat lah. Dalam tentera disiplinnya sangat kuat. Situ semua dia ajar. Macam mana bab senjata lah, bab kawat lah, bab apa segala macam kat situ disiplin kena ada on time. Kat situ. Jadi kat situlah bermulanya disiplin yang ada untuk melatih jiwa kita supaya lebih fokus kepada apa yang kamu hadapi. Di situlah kamu akan faham kemahiran yang you dapat ni sebenarnya begitu tinggi nilai dia. Okey, baik, itu dia kelebihan pelajar-pelajar TVET Mara. Melalui disiplin saja telah membentuk kepribadian dalaman sebenarnya kan? Dan itulah juga begitu juga dengan kejayaan yang dicapai oleh pelajar-pelajar TVET. Okey, baik, dan Encik Kusrin, potensi pelajar lepasan TVET yang kita lihat lebih tinggi untuk membina perniagaan itu. Kalau kita lihat lebih-lebih lagi untuk sistem pendidikan TVET Mara, antaranya di KKTM, MJII, di IKM sendiri seperti Encik Kusrin di IKM Johor Bahru, dan ini lebih berfokus kepada melahirkan tekno usahawan berjaya. Okey, daripada sudut itu pula bagaimana pula pendapat Encik Kusrin? Ya, saya sangat setuju. Kesinambungan daripada penerangan saya yang sebelum ni kan, bahawa disiplin yang diterapkan tu mengubah gaya hidup kita sebenarnya. Jadi tak mustahil apabila kita keluar je daripada IKM ataupun TVET dan sebagainya. InsyaAllah saya berkata insyaAllah, dan pihak majikan akan cari orang macam ini. Sebab apa? Kalau kita saya sendiri dalam syarikat saya dah nampak sebenarnya apa yang kita cari kepada pekerja ni. Kita nak mereka tahu buat kerja, dia faham tentang produk. Apa yang kita buat, bukan semata-mata fikir pasal gaji je. Jadi itu yang sebenarnya kelebihan TVET ni, lepasan TVET ni, dia mempunyai potensi yang sangat besar. Terutamanya dalam, ialah kita kata kalau makan gaji, makan gaji, sama juga produk apa yang kau hasilkan. Kenapa tidak kau keluarkan produk sendiri? Sebab kamu dah faham segala belok-belok, segala selok-belok produk yang nak dipasarkan. Okey, jadi itu yang sebenarnya yang saya kata potensi lepasan TVET ni sangat tinggi nilai dia. Saya bagi contoh lah saya bagi contoh. Saya sendiri bila keluar daripada IKM, saya mencari kerja. Of course lah, semua orang akan cari kerja. Saya ada masa tu kelulusan daripada IKM Johor Bahru. Saya bangga sebab saya ada IKM. Saya tak cerita lain, tapi saya lah yang ada IKM. Dan juga pada masa itu saya mohon kerja macam dulu. Zaman dulu tak ada WhatsApp, tak ada telefon kan. Saya gunakan public phone. Jadi setiap hari Sabtu saya akan beli Malay Mail. Terlalu banyak kerja di situ. Walk in interview. Dalam satu hari saya boleh telefon lebih kurang 3 company untuk walk in interview. Semua diterima. Baik. Semua diterima, suruh saya datang. Jadi semua saya akan pergi. Semua saya pergi. Bila saya semua pergi, memang majikan cari orang macam ini. Cari orang macam ni. Dan tiga-tiga tu saya dapat.
Jadi saya tak tahu mana satu saya nak pilih. Dahsyat nampak tu. Betapa banyaknya ni orang kata offer, tawaran Yes, betul. hasil Itu daripada yang saya nak bagi tahu ni. Ya. Jangan terlalu stigma tu, mindset tu kena tukar lah. Memang company akan cari orang macam ini. Dan bila kita diterima bekerja, of course dia akan tanya kita. Bukan kita minta gaji, dia akan tanya berapa gaji kau nak. Dia akan begitu tau. Dia pula offer Situasi, kita dia offer. Sebab dia tahu kita boleh buat. Ya. Kita boleh buat. So di situlah saya tahu nilainya. Sijil yang saya pegang ni, walaupun cuma sijil saja, bukan degree, bukan apa, tak, tapi sijil saja. Saya situasi dia sangat berbeza. Itu dia kan, kualitinya dia dekat situ tu. Cikgu Sri ni kan. Okey, itu ya hasil ya daripada pelajar-pelajar yang terbentuk daripada kos TVET ini. Okey, pendidikan TVET. Okey, bila nak bercerita tentang perniagaan pula, kalau kita tengok Encik Kusrin sendiri merupakan pengarah urusan di WTK Manufacturing Sdn Bhd. Bukan calang-calang kalau kita lihat ni. Okey, industri yang diceburi oleh Encik Kusrin juga dilihat bukannya industri kebiasaan. Dia ada satu-satu aja lebih kurang macam tu ya. Okey, kita nak tahu juga permulaannya cabaran dalam membina empire perniagaan. Tadi cabaran nak mula orang kata menempatkan diri di IKM. Okey, sekarang ni bagaimana pula cabaran nak membina perniagaan Encik Kusrin tu? Okey, baik. Cabaran pertama, sebelum saya menghadapi cabaran ini, saya mendapat segala teknologi ataupun segala info knowledge daripada berkenaan dengan produk medical gas engineering yang tak ramai tahu benda ni. Ialah dari mula daripada tahun 97 tahun 97 yang mana saya bekerja pada masa itu. Itu yang saya bagi tahu tadi. Company baru daripada United Kingdom datang invest kat Malaysia tahun 97. Saya orang pertama, orang Melayu pertama bekerja dengan orang putih ni. Ada 6 orang Mak Saleh ni duduk dalam company tu. Ya, jadi saya menghadapi cabaran yang besar sebab sebelum saya diterima masuk pun, ramai yang mohon sebenarnya, ramai mohon. Dan saya pada masa itu tak expect langsung lah saya akan masuk dalam company UK ni. Okay. Tapi saya cuba juga sebab saya tak nak buat alasan saya kena cuba juga. So bila saya cuba dengan cara saya sendiri, semua soalan walaupun saya tidak mahir berbahasa Inggeris dengan baik, tapi bolehlah kan kalau saya nak terangkan apa benda barang ni, bolehlah kan, sekadar dia faham saja. Dan saya tak sangka soalan yang keluar tu matematik. Baik. Saya cakap macam ni tak dapatlah saya kerja. Matematik Theorem Pythagoras. Aduh, saya pun pening kepala masa itu. Saya jawab jugalah. Alhamdulillah Allah pemudahkan dan saya dapat menjawab dengan baik. Malah saya tegur bos tu. Seorang Mak Saleh bernama Brian Davis, saya tegur dia. You are wrong, cakap kan, you are wrong. Actual macam ni, saya ceritalah semua macam ni. Saya tak sangka lah dia sukalah sebenarnya. Dia appreciate dan itulah yang membuatkan saya diterima bekerja. Walaupun pada masa itu saya minta 1,300 gaji, tapi yang ditawarkan sebanyak 3,000. Okey, itu dia berganda kan. Nampak? 3 kali ganda daripada yang kita mohon ya. Itu kelebihan orang TVET lah yang kita ada kemahiran. So jangan rasa anda adalah second class. No, you are first class. Right. Wow, itu dia. Itu dia ayat yang mahal tu kan. You are the first class. You are the first class. Okey. Baik, itu dia cabarannya pula. Kan. Okey, baik. Masuk kepada cabaran ya. Masuk pula pada cabarannya tu. Okey, cabaran dia setelah melalui segala macam knowledge yang saya terima daripada Mak Saleh, kerja dengan Mak Saleh memang menyakitkan hati sebab dia suka cakap mencarut. Semua dia marah habis. Marah sungguh. Memang kita akan down kat situ. Tapi saya pekakkan telinga, pejamkan mata. Saya buat kerja saya dengan baik. Tapi tak sangka dia appreciate. Dalam belakang dia cakap belakang lah. Cakap belakang dia appreciate. So daripada situ, bila setelah 6 tahun company Mak Saleh ni hampir tutup. Mereka semua nak balik ke UK. Dan setelah mendapat manfaat daripada Malaysia yang banyak job masa itu, hospital, sebab tidak ada pesaing masa itu, tidak ada kompetitor. Bukan tidak ada, tapi terlalu kurang kompetitor yang saya tengok. Beberapa orang saja yang terlibat. Jadi bila
Mak Saleh ni masuk company ni, of course lah begitu banyak kerja yang dia dapat. Bila dia sudah mencapai matlamat dia balik kampung lah. Terkondang kanting kat situ tutup. Bermula daripada situ lah saya buka company sendiri kan. Buka company sendiri dengan idea dan design saya sendiri semasa dengan Mak Saleh ni, baru saya continuously sambung balik projek-projek dan juga peluang-peluang yang ada dalam ni. Baik. Itu saya nampak. Itu dia permulaan kan. Daripada sebenarnya bekerja, makan gaji, tapi belajar pula, ambil peluang untuk belajar daripada situasi bekerja itu tadi ya. Sehingga tertubuhnya perniagaan Encik Kusrin sekarang ini ya, WTK Manufacturing Sdn Bhd. Berapa tahun dah Encik Kusrin bisnes lebih kurang 19 tahun. Itu dia ya. Tahun, bukan pengalaman yang biasa-biasa. Yes. Okey, lebih 19 tahun. Okey, sebelum kita nak dengarkan apa antara pencapaian yang dicapai oleh syarikat Encik Kusrin, kita nak tahu juga empire perniagaan Encik Kusrin ni dia macam special sangat. Sebab apa? Dalam bidang medical gas pipeline system. Jarang-jarang lah kita dengar kan. Bukan calang-calang lah orang yang akan orang kata menceburi industri ini. Kita nak tahu juga sedikit kaedah ataupun strategi yang digunakan oleh Encik Kusrin sendiri dalam perniagaan Encik Kusrin. Silakan. Baik. Cabaran dan strategi ya. Pada kaedah dan strategi. Cabaran tadi kita dah dengar tadi. Baik, setelah saya melalui cabaran makan gaji, produk-produk semua yang terhasil tu daripada desain saya sendiri, dan tiba masanya bila saya buka company, saya harus mencipta ataupun memikirkan bagaimanakah strategi yang saya kena hadapi dengan pesaing-pesaing yang ada di pasaran luar. Pertama sekali saya lihat kebanyakan supplier ataupun kompetitor saya, mereka membeli menggunakan barang overseas lah, maksud dia bukan lokal, maknanya luar negeri punya barang untuk masuk. Contohnya saya ambil contoh yang inilah. Contoh ya, nampak ini adalah kita panggil terminal unit gas. Bagaimana ianya terhasil setelah saya melihat bahawasanya benda ni mampu dihasilkan oleh anak tempatan sendiri. Macam saya sendiri yang boleh hasilkan benda ni, tak mustahil pun. Jadi saya sahut cabaran ini setelah saya melihat perbezaan produk-produk mereka, maka terhasillah benda ni, iaitu lebih kurang dalam setengah tahun lah saya cerita ni. Setengah tahun, kemudian setelah melalui berbagai-bagai lah macam kita kena develop untuk barang ni, kemudian prototype, kita kena buat prototype untuk buat test test. Kita buat test di Singapura lah, Singapura. Dan akhirnya bila ianya sukses, ianya telah diiktiraf oleh TUV Redland, iaitu dalam ISO 13485 dan juga CE mark. CE mark ni membolehkan barang ni keluar ke overseas. Ni membolehkan ni. Dah masuk pasaran luar negara pun. Sangat luar biasa. Buatan Malaysia. Buatan anak tempatan. Saya benda ni kejayaan yang tidak didendang. Saya low profile. Saya tak perlu nak hebohkan. Mewar-warkan di kalangan yang menjalankan kerja-kerja medical gas pipeline system, dia tahulah. Sungguh pun biasalah kita punya mindset ni sebenarnya susah lah, bukan susah, maknanya kena ambil masa untuk bertukar mindset ni. Sebab pengalaman saya dalam menghasilkan produk ni, macam-macam lah yang orang membawang pasal ni kan. Sama ada tak bagus lah produk engkau, produk Malaysia lah, overseas lagi bagus lah, itulah inilah. So compare dengan harga kita jauh lebih murah, tapi functionality dia okey. Dia hampir sama. Ya, hampir sama. Dan diiktiraf pun. Sekarang ni KKM dah keluarkan cert untuk MDA, iaitu Medical Device Authority. Pun kita ada. Jadi kita boleh masuk pasaran lokal dan juga pasaran luar. Jadi itu adalah strategi dan pencapaian yang kita dapat sampai tahap ke lebih tinggi. Kita mendapat pengiktirafan. Sebab ini banyak juga dibantu oleh media-media sosial dan sangat mudah urusan ini.
So itulah antara produk yang dihasilkan ya, Ini yang telah pun mendapat tempat di luar negara. Yes. Okey. Produk daripada WTK Manufacturing Sdn Bhd. Yes. Okey. Dan kita nak kejap lagi kita nak tanyakan tentang perancangan Encik Kusrin sendiri ya dalam masa 5 hingga 10 tahun. Tapi baik. kita bagi Cik Kusrin berehat seketika sebab apa panjang cerita sejarah kan ya, permulaan Cik Kusrin kan dalam dunia belajar sehingga berjaya tertubuhnya perniagaan dah berusia lebih 19 tahun dah sebenarnya. Kejap lagi kita akan tanyakan lebih banyak lagi soalan kepada beliau. Terus saja dengarkan kami di Bernama Radio. Sellepreneur. Dugaan yang kita hadapi sekarang ni adalah sesuatu yang untuk kuatkan diri kita. Jadi jangan cepat mengalah dan terus kuatkan diri, terus istiqomah dan kuatkan apa saja yang anda rasa macam sesuatu yang melemahkan anda. Tidak ada sesuatu yang dapat yang mencabar diri untuk menguatkan anda sendiri. So, jadi sendiri bangun, sendirilah yang akan menempuh kejayaan. Setiap ujian yang kita hadapi sekarang ini adalah sesuatu kekuatan untuk diri kita. Anda tidak akan berjaya jika anda melalui sesuatu cabaran dan kalau anda tak jatuh terduduk, anda tidak akan bangun berdiri. Nur Sheila Amin, selebriti dan usahawan. FM 93.9 di Lembah Kelang, FM 107.5 di Johor. Inilah Bernama Radio. Baik, kita kembali semula di Bernama Radio, stesen berita bisnes anda. Okey, kita dalam program Grad TVET pada waktu ini bersama-sama tetamu kita Encik Muhammad Kusrin Basiran, pengarah urusan WTK Manufacturing Sdn Bhd yang merupakan alumni IKM Johor Bahru. Okey, di mana Encik Kusrin sekarang ini telah pun menjalankan perniagaan selama lebih 19 tahun. Kalau tadi Cik Kusrin dah kongsikan ya bagaimana beliau sejarahnya bersungguh-sungguh ni kan nak masuk belajar, sambung belajar. Bermula dengan menuri getah aja beliau ya sebelum ini dan nak dapatkan ilmu, nak dapatkan bimbingan kan, nak masuk IKM, jauh katanya tak ada kenderaan nak pergi berdaftar dan sebagainya. Tetapi hari ini inilah beliau ya 19 tahun dalam dunia perniagaan hasil daripada ilmu yang beliau pelajari di IKM Johor Bahru. Okey, dan kalau kita lihat tadi Cik Kusrin juga kongsikan empire perniagaan beliau adalah dalam industri medical gas pipeline system. Okey, kita nak tahu juga tentang industri medical gas pipeline system ini. Ada ke persaingan kalau di Malaysia ini, Cik Kusrin? Ya, sudah tentu persaingan tu wujud. Ya, tapi terhadlah sebab tidak semua orang yang boleh buat macam kita one stop solution. Macam company saya semua produk kita buat sendiri. One stop solution. So that yang lain-lain tu kebanyakan ada juga yang beli barang pada kita company ni, dan yang lain-lain tu mereka import. Mereka import. Jadi perbezaan ketara lah di situ. Macam saya core business saya medical gas pipeline system ni termasuk semua sistem medical yang ada di hospital, dan juga operation theatre pun kita ada. Kita buat specialist in operation theatre. Ya, kita ada banyak pengalaman buat operation theatre ni di dalam dan juga luar negeri. Dan juga yang last core business kita ialah nurse call system. So that apa tadi soalannya? Ya, kita nak tahu persaingannya bagaimana? Pesaing kita ni memang ramai yang terlibat dalam menjayakan industri, kita kata industri hospital lah ya. Dan mereka ada keupayaan mereka sendiri. Berbeza-beza lah. So kita tak nak kacau lah apa semua kan. Cumanya lagi kita buat apa yang kita rasa perlu untuk industri hospital ni, yang requirement dia yang dia mahukan, dan juga kita tidak mahu dengan penggunaan kos yang tinggi. Jadi kita hasilkan sendiri. Sebab tu kita hasilkan terminal unit gas ni kita hasilkan sendiri dan harganya jauh beza. Itu antara pesaing yang kita hadapi lah dan pesaing-pesaing luar. Sebab mereka hanya banyak yang membeli
daripada produk overseas. Tahulah produk overseas kan dia punya period time dia panjang. Betul. Kemudian macam kita lokal saja, spare part pun senang dapat. Walaupun ada apa daripada customer feedback apa ke, komplain, itu biasa kan. Kita itu sebahagian dalam dunia perniagaan lah. Itu biasa. So jangan give up. Tak apa, dia komplain lah. Tapi kita dalam masa yang sama kita perbaiki. Tambah baik Tambah baik. Jadi kat situ kita nak inovasi tu wujud. Tak adalah bila orang komplain kita marah. Betul. Tak mungkin lah kan. Kita tak akan buat begitu sebab kita kena berfikiran positif lah. Apa saja yang datang. Betul. Kalau tak adalah bertahan hingga 19 tahun ya. Cikgu Srin. Okey, dan bagaimana pula untuk perancangan 5 hingga 10 tahun akan datang? Apa yang sedang menanti? Perancangan, kalau sebut perancangan saya pada masa akan datang ni, sebenarnya saya berura-ura untuk membina satu pusat R&D untuk medical gas sendirilah, yang berkenaan dengan medical gas. Saya nak wujudkan satu pusat R&D, dan segala-galanya kita boleh buat, termasuklah dalam inovasi produk. Sebab peredaran zaman kita kena akur, kita kena ikut. Dan daripada situ bila kita wujudkan R&D ni, maknanya inovasi produk tu sentiasa memenuhi cita rasa pengguna. Cita rasa pengguna, so that kita tetap bertahanlah di situ. Tak adalah barang yang lusuh kita bagi kat orang kan, barang yang lama kita bagi kat orang, itu masalah jugalah kan. Dan di samping tu juga kita berura-ura bercita-cita pada masa akan datang, tempoh 5 hingga 10 tahun ni, kita akan wujudkan satu pusat training center lah. Training center fokus kepada medical gas, dan juga kita berkeupayaan untuk mengeluarkan ataupun sijil-sijil yang diiktiraf oleh kerajaan Malaysia. Baik, itu dia kan untuk projek jangka masa panjang. Lebih mendapat pengiktirafan bagi mewujudkan keyakinan di dalam industri itu sendiri. Okey, baik, dan kita nak juga Encik Kusrin selaku alumni di IKM, bukan alumni baru setahun dua semalam, tetapi berpuluh-puluh tahun sebelum ini. Okey, mungkin Encik Kusrin boleh kongsikan agar pandangan terhadap pelajar-pelajar kelahiran TVET ini akan diubah, akan diubah, orang kata, persepsi terhadapnya, di mana kita sendiri tahu hasil daripada pengajian di TVET ini menghasilkan pelajar-pelajar yang akan memenuhi industri-industri yang terpilih ini. Okey, baik. Baik. Pertama sekali kepada ibu bapa lah kepada ibu bapa yang ada anak remaja, pertama sekali saya nak bagi tahu kepada ibu bapa ni, tukar mindset kepada yang lebih positif lah. Maksud dia bahawasanya TVET ni memang melahirkan pelajar-pelajar yang berkeupayaan, skill worker. Skill worker. Saya yang tadi saya sudah cerita bagaimana pasaran berlega pada masa itu, bila mana kamu ada sijil TVET, dan ramai majikan-majikan yang akan ambil kamu bekerja, disebabkan oleh kefahaman kamu dan kemahiran kamu tentang produk yang ada. Okey, itu untuk ibu bapa. Jadi untuk anak-anak pula, seharusnya ibu bapa ni memahami kehendak anak, ataupun mengesan keupayaan anak di mana bakat mereka. Jadi ibu bapa ni peranan dia kat situlah pentingnya. Jadi bila contohlah saya dapat lihat sebelum ni, yang mana adik saya contohnya lah, saya bagi contoh. Adik saya ni saya nampak dia minat sangat untuk membaiki motosikal. Apa-apa motor yang ada kat rumah tu semua dia nak godek-godek lah, dia nak buka-buka. Tapi akademik dia out. Dia tak minat langsung belajar. Kemahiran ada. Tapi saya tengok minat dia mendalam dalam kemahiran ni. So that inisiatif saya sebagai seorang abang, saya ambil masa itu di Felda, dia memberi peluang kepada anak-anak peneroka dalam latihan terolak, di terolak. Latihan sebab selama 10 bulan saja.
10 bulan saja bagi latihan kemahiran. Macam kursus lah. Macam kursus. Dibagi pendedahan yang orang kata betul-betul pure lah tentang minat you, membaiki mekanik lah kita kata kan. Jadi peluang yang ada tu saya terus bagi. Selepas 10 bulan alhamdulillah nampak begitu menakjubkan. Walaupun memang dia ni kita kata kau tak ada harapan lah, belajar pun malas. Tak ada masa depan sampainya kita kata. Dan alhamdulillah dia berjaya membuktikan keupayaan dia untuk menjadi mekanik pada masa itu. Tapi disebabkan dia, kita pun kena rajin bagi tahu motivasi. Dan dia sedikit demi sedikit dia kumpul duit untuk mengambil lesen GDL yang lebih besar lah, PSV ke GDL ke yang lebih besar. So daripada situ dia dah merubah kehidupan dia sampai sekarang. Alhamdulillah. Itu contoh. Itu contohlah kita kena kesan bakat anak-anak. Dan anak-anak pula kena bersedia untuk menerima ilmu. Bersedia untuk menerima ilmu yang mana kamu sebenarnya tak tahu apa pun. Tapi bila kamu masuk dalam bidang TVET yang tawarkan ni, kamu kena menerima bahawa inilah peluang yang terbaik bagi kamu untuk masa depan. Okey. Dan sebenarnya kerajaan Malaysia dia sebenarnya bila mengadakan kursus-kursus ataupun latihan-latihan industri ni, dia sebenarnya mengajak ataupun memberi pengajaran kepada rakyat Malaysia untuk menjadi seorang pekerja yang mahir, macam skill workers. Skill workers. Sebab saya melihat semasa di luar negara dulu, saya melihat pekerja-pekerja yang ada di situ semua non-skill workers. Sebab kerajaan Amerika tidak mengadakan apa yang kerajaan Malaysia adakan. Baik. Bila kata non-skill workers, maknanya you nak suruh buat kerja pun dia tak tahu. Dia hanya sekadar menurut perintah. Kita tak nak jadi orang yang menurut perintah bulat-bulat tanpa tahu apa-apa pun. Kita nakkan satu yang kita buat tu kita tahu. Kita tahu selok-belok dan majikan pun senang hati mendapat pekerja yang macam ni. Ya, kan, jadi skill tu sangat-sangat penting kan, yang perlu ada penting daripada dalam lagi. Jadi bila masuk industri dah cukup mudah dah untuk buat kerja. Okey, baik. Apa pun kita nak ucapkan terima kasih ya kepada Encik Kusrin. Jadi kepada pendengar-pendengar semua ya yang berminat untuk mengetahui dengan lebih lanjut ataupun nak dapat maklumat lanjut tentang Kolej Kemahiran Tinggi MARA KKTM ataupun MARA Japan Industrial Institute ya, MJII, ataupun seperti Encik Kusrin mendapatkan pelajaran beliau di Institut Kemahiran MARA IKM. Cukup mudah ya caranya, terus saja melayari laman sesawang rasmi mereka www.tvetmara.edu.my ya, ataupun boleh juga pergi ke pejabat MARA negeri dan juga daerah. Pergi juga mungkin boleh follow laman media sosial mereka, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube pun ada juga ya, dengan kata cariannya adalah TVET MARA. Dan selepas itu juga boleh terus sahaja pergi ke KKTM, MJII dan juga IKM yang terdekat di kawasan anda ya, di seluruh Malaysia untuk dapatkan maklumat lanjut ya, mungkin untuk nak masukkan anak ataupun diri sendiri nak dapatkan kursus pun boleh juga ya, tadi seperti Encik Kusrin kongsikan tadi. Apa pun kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Encik Kusrin kerana bersama-sama dengan kami di Bernama Radio pada waktu ini. Terima kasih Encik Kusrin. Ya, sama-sama. Terus saja dengarkan kami di Bernama Radio, stesen berita bisnes anda. Stesen berita bisnes anda. Ketua Pegawai Eksekutif ataupun CEO Rapid Rail, Tuan